Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati gerak kerana pukul, mati pukul kerana langkah, mati langkah kerana silat, mati silat kerana silat. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Dalam bertari dan bersilat, ingatlah dan khatamkanlah pada langkah dan petua. Bila memukul, bersatulah dalam nafas dalam dan luar. Bila mengelak, fahamkan arti rasa dalam diri. Barulah betul dipanggil prajurit Melayu yang bijaksana. Itulah pesanan guru-guru tua kepada semua pendekar Melayu. Jadi, saya daripada Gayung Marifat Malaysia ingin mengajak kepada semua sahabat-sahabat di luar sana untuk mengenali ilmu Gayung Marifat ataupun ilmu syahadah kita ini. Jadi bila dalam ilmu ini mudah sahaja, di mana ada yang menyatakan aku nak belajar ilmu kebatinan dan juga fizikal ini perlunya sesuatu yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu benar, tidak menjadi satu penafian. Kena solat 5 waktu, itu pun benar. Tetapi walaupun tidak belajar ilmu ini, tetap kena solat 5 waktu, kerana itu adalah fardu. Baiklah. Jadi dalam Gayung Marifat ini kita bergerak dalam tiga gerakan, iaitu di mana di sini ada perselatan, perubatan dan juga kerohanian. Jadi dalam silat Gayung Marifat ini ada perselatan, perubatan, kerohanian yang di mana terkumpulnya zahiriah dan juga batiniah. Okey. Jadi dalam Gayung Marifat ini mudah untuk diamalkan ilmu-ilmunya kepada semua orang, dan kita dinaungi oleh Sultan, iaitu YDP Agong kita sekarang, YDP Agong, dan itu penaung, itu adalah penaung kepada Persatuan Silat Gayung Marifat Malaysia. Dan juga di sini untuk saya maklumkan kepada semua, di mana kita mengajak kepada semua sahabat-sahabat di luar sana untuk belajar dan mengenali ilmu Gayung Marifat ini sebagai amalan tambahan kepada diri masing-masing. Tak kisah sama ada pernah belajar ilmu silat-silat lain atau ilmu yang lain ataupun belum pernah. Bagi yang belum pernah, saya mengalung-alungkannya. Kerana apa? Kerana ia boleh jadikan sebagai amalan harian kita. Menggunakan dalam kehidupan harian, menggunakan dalam kehidupan langkah kita. Apabila dalam bersilat itu ada resanya, ada gerak dan jiwanya yang kita boleh guna pakai apabila kita bertari, barulah dia akan hasil dengan kaedah aura dia, energi yang kita sampaikan tersebut, selain daripada gunakan untuk pendinding diri kita sendiri atas asbab amalan-amalan ilmu kita. Jadi dalam amalan ilmu kita ini, dalam ilmu syahadah ini terlalu mudah, terlalu mudah, di mana kat sini kalau tuan-tuan lihatlah, anak-anak Gayung Marifat semua belajarnya dengan keadaan yang sedar, waras, dan tidak ada masalah ilmu syirik ataupun khurafat. Kerana akidah kita berpandukan kepada syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Segala kata kunci dalam Gayung Marifat adalah syahadah. Jadi bila kita nak buka pintu tenaga tersebut, ada makam-makam tenaga pada tubuh badan kita yang dibuka, yang dikembangkan semakin lama semakin besar, bergantung atas amalan dan istiqamah kita kepada ilmu tersebut. Jadi dalam ilmu ini, di mana kita ada banyak cara dari sudut ilmu yang kita boleh amalkan pada diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, oh saya ni tak yakin dengan diri saya sendiri, sebab saya pun tak habis belajar lagi ilmu agama yang lain. Macam mana saya nak belajar ilmu syahadah ini? Solat pun tak cukup. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Seperti mana saya beritahu tadi, solat tak cukup ke ataupun itu atas kita dengan Allah Ta'ala, kerana perkara itu adalah wajib, fardu ain. Jadi apa yang kita belajar ini adalah sebagai tambahan yang mungkin menjadi asbab kepada diri kita untuk kita mengingati kepada Allah Ta'ala dengan zikrullah yang kita amalkan setiap hari. Jadi pada pengalaman saya, ilmu ini sebenarnya sangat bagus dan kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita sendiri. Dalam kehidupan seharian kita, di mana kalau kita lihat tadi, bagi orang yang bersilat, dia akan mendatangkan satu aura yang luar biasa kepada tubuh badannya sendiri dan juga pada pemikiran dan juga mindanya. Bagi orang yang tidak bersilat tetapi mengamalkan ilmu perubatan contohnya, maka dia akan meningkatkan, menjadi satu booster kepada ilmu rawatan tadi. Dia akan jadi meningkatkan aura-aura tenaga energi yang dimana kita boleh salurkan melalui kaedah yang kita faham dan kita sedar apa yang kita lakukan. Silat Gayung Marifat ini bukan bergerak dalam keadaan tidak sedar apa semua. Banyak ilmu-ilmu di luar sana bagus-bagus semua. Ada yang kurang bagus pun ada juga. Tetapi
atas pembawaan diri masing-masing. Walaupun ilmu tu bagus, tapi kalau kita bawa cara tak bagus, maka no point juga untuk kita belajar. Sebab kita bawa pada cara kaedah yang memudaratkan pun tidak boleh. Jadi dalam gaya marifat ini ada juga yang bertanya. Ada yang tanya, adakah saya masuk silat ini saya kena bersilat, bergelanggang? Tidak semestinya. Okay? Tidak semestinya, kerana kalau mengambil ilmu ini sebagai amalan hari-harian kita untuk meningkatkan tenaga nyawa kita, tenaga tubuh, tenaga pisah syahadah kita, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita ni manusia kembali kepada akhir zaman di mana sihir berleluasa. Takkan dah kena sihir baru kita nak pergi mencari ilmu, nak merawat. Kenapa kita tidak mencegah? Sebaiknya kita mencegah sebelum kita disihir oleh orang-orang yang tertentu ini. Jadi kalau kita lihat balik dalam ilmu ini, dia akan jadi satu tenaga pendinding kepada tubuh badan kita atas dasar keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengingat kepadanya dengan kaedah-kaedah ini, cara mengolah pernafasan daripada ubun-ubun bawahnya. Dalam gaya marifat ini, di bawah pusat ini sejengkal adalah pusat nikmat. Mana sumber tenaga kita di bawah pusat nikmat. Dinaikkan sampai sir naik ke atas ubun-ubun. Sampai ke ubun, dia akan pindah ke jantung, pindah ke hati. Kalimah alif lam lam ha yang kita makrifatkan tadi, ataupun kita bayang kalimah alif lam lam ha tersebut. Jantung, hati, turun bawah pusat nikmat. Bila pusat nikmat kita sebarkan pada seluruh tubuh badan kita. Bila disebarkan seluruh badan kita, maka itulah yang terasanya aura dari energi yang boleh membuatkan kita menggunakan tenaga. Apabila disihir oleh seseorang, kita menolaknya. Mungkin kalau kita berlawan seorang, ada bisa pada tubuh badan kita. Bila ni berlawan semua ada bisa. Bila ada bisa tersebut, kita nak buang, guna kaedah tadi. Guna kaedah tenaga tadi. Dalam pernafasan, kita tarik nafas, tahan nafas. Dengan syahadah saja, doa atas kita sebenarnya. Doa atas kita. Jadi kalau kita tengok dalam ilmu ini mudah sebenarnya. Siapa pun boleh belajar, tidak menjadi masalah. Okey. Bagaimana pula kalau saya ni dah belajar ilmu lain, adakah ilmu saya itu akan hilang bila saya belajar ni, ataupun saya perlu tinggalkan ke ilmu yang dulu? Bagi menjawab persoalan itu, sebenarnya walaupun dah belajar ilmu lain, tidak menjadi masalah, boleh belajar ilmu ini. Seandainya serasi dengan jiwa kita, serasi, maka amalkan istiqamah. Macam saya amal satu ilmu sahaja, iaitu ilmu syahadah gaya marifat ini. Ilmu lain saya tidak amalkan. Dan tapi belajar ilmu fizikal silatnya banyak silat yang saya belajar. Baik. Jadi di sini juga saya nak maklumkan kepada semua, maknanya kata kalau kita walaupun kita dah belajar ilmu lain, kita boleh belajar ilmu ini tanpa ada masalah. Tak perlu buang ilmu lama, jadikan sebagai satu pakaian kita. Pakaian bila perlu kita pakai. Tapi yang mana yang tidak baik, yang menggunakan sesuatu yang boleh mudah tadi, maka dia akan tawar dan terhapus dengan sendirinya. Tapi kalau ilmu itu baik, maka dia akan kekal walaupun sudah mengamalkan ilmu syahadah ini. Dia akan diajazahkan oleh guru utama kita sendiri. Dalam gaya marifat, kita diajazah oleh guru utama kita sendiri. Dan di sini untuk makluman kepada semua sekali, sesiapa sahaja saya alu-alukan untuk mempelajari ilmu ini, datanglah untuk mengambil ijazah ilmu sebagai amalan tambahan pada diri kita. Okey, ada juga soalan. Dia menyatakan, adakah gaya marifat ni ilmu dia ilmu kebal, ilmu jurus, ilmu batin saja? Saya katakan kepada tuan-tuan yang semua, soal kebal, jurus dan semua, pergilah mana-mana perguruan yang mengamal ilmu kebatinan, semua akan menyatakan atas keizinan Allah Ta'ala. Kita ni manusia sebagai asbab dan usaha untuk mendapatkan sesuatu kelebihan daripada atas keyakinan, hakul yakin kita dengan amalan dan juga dengan keyakinan pada Allah SWT tadi. Atas dasar kerana kita ingin mendapatkan redha Allah Ta'ala sebenarnya. Bukanlah kesaktian, kehebatan yang kita kejar, tidak. Kita belajar ilmu ini bukan kita nak jadi macam Superman. Bukan kita nak jadi macam Batman atau Clownman. Kita nak jadi orang yang beriman. Beriman lah maksudnya. Bila beriman, maknanya kita mencari redha Allah Ta'ala. Dalam redha Allah Ta'ala tu ada amalan-amalannya, amalan tentu. Sebab ilmu-ilmu ini adalah ilmu daripada para wali-wali, daripada ilmu daripada Rasulullah Tuah, daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, Nabi Hadir alaihi salam, dan juga beberapa guru-guru kita yang lain. Jadi kalau kita lihat kat sini, untuk mengetahui lebih lanjut, maka saya alu-alukan kepada semua sahabat-sahabat di luar sana untuk datang bertanya, bersemuka, dan juga boleh bermusyawarah ataupun boleh datang setiap kali kita adakan majlis pengijazahan ilmu syahadah, maka silalah datang untuk mengetahui dan juga untuk diijazahkan ilmu ini. Jadi kat sini juga ada persoalan, berapa fidyah ni kenakan, adakah ini dijual beli? Di sini fidyah paling rendah adalah RM50 saja untuk seorang. Kita akan buat beramai-ramai
RM50 sahaja seorang. Tahap tenaga pertama asas. Asas. Ilmu mana boleh jual? Tak boleh. Ini apalah jual agama lah, ini jual ilmu lah. Ilmu tidak ada nilai, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada nilai. Wang yang dikenakan atau fidyah dikenakan atas pengurusan kerana kita bergerak semuanya melibatkan kos. Di zaman ini bukan macam zaman dahulu. Seandainya mahu tanpa memberi wang, saya tidak mahu wang tapi saya nak belajar, boleh, tak ada masalah. Saya bawalah seperti cara-cara dahulu. Mereka bawa beras, mereka bawa gula, mereka bawa tebu, bahan-bahan makanan asas diberikan hadiah sumbangan kepada guru yang mengajar tadi. Kalau orang-orang dahulu dia begitu. Orang-orang sekarang kita gunakan sistem mata wang. Sistem mata wang yang digunakan dalam proses pengurusan. Itu kita kena ingat. Kadang-kadang mereka ni tidak memahami jual ilmu lah, jual ni apa semua bagai. Tidak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham soal dan konsep itu sebenarnya. Lainlah kalau katakan kita belajar sesuatu itu dalam keadaan yang terlalu melampau-lampau harganya. Tapi mendapatnya ilmu tidak setimpal. Bagi saya ilmu ni walaupun sedikit, dia amat-amatlah berharga. Tidak ada nilai ni tuan-tuan kepada orang yang istiqamah dengan apa yang mereka amalkan. Kalau tidak istiqamah pun tak ada guna. Bila dah ambil belajar ilmu, jadi belajar ilmu khaib, maka khaib terus. Tidak merujuk kepada guru, tidak merujuk kepada, sebab ilmu perlu ada guru. Kalau tidak ada guru, makanya kita akan jauh tersasar nanti tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kalau ada juga yang bertanya kepada saya, okey, dalam silat ini, adakah silat ini mempunyai niat untuk memberontak atau niat untuk melakukan sesuatu kepada mengancam sesuatu atau semua? Tuan-tuan dan puan-puan, saya jelaskan di sini. Kita berjuang kerana agama, bangsa dan juga tanah air. Seandainya agama, bangsa dan tanah air kita diancam, maka sekurang-kurangnya kita sebagai manusia biasa ada sesuatu ilmu yang kita guna pakai untuk kita jaga diri kita, jaga orang yang terdekat dengan kita. Siapa dia? Ibu ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh bagi sumbangan ilmu yang bermanfaat kepada orang sekeliling kita, itu rakyat setempat, maka kita berikan sumbangan setakat apa yang kita mampu, tetapi atas dasar bergerak dengan kerana Allah Ta'ala, jangan bergerak kerana jiwa dan nafsu masuk rumah. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok tadi, kalau macam saya beritahu tadi, dalam bertari dan bersilat, ingatlah dan katamkanlah pada langkah dan bertua. Bila memukul tu, kita kena bersatu. Bersatu dalam apa? Dalam napas dalam dan juga napas luar. Kat mana nak belajar ilmu ini? Inilah yang saya cuba terapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam ilmu gayung ma'rifat. Permainan kita, kalau dalam fizikalnya, permainan lebih kepada permainan buah pukul. Permainan serangan dan juga elakan siapa cepat dia dapatlah. Manusia mana-mana pun kalau kita pergi, seluruh dunia ni pun mesti menggunakan tangan, menggunakan kaki dan juga beberapa anggota-anggota badan yang lain lah. Jadi kalau kita ada langkah dan betul kita faham, digabungkan dengan kerohanian tadi, makanya kita akan, kalau Cina diguna yin yang, kita orang Islam, orang Melayu, Nusantara menggunakan apa? Maka kita dapatkan jawapannya di dalam ilmu ini. Datanglah bertemu kami, wakil gayung ma'rifat berada di seluruh negara Malaysia, seluruh negeri Malaysia, dan beberapa negara lain pun ada juga. Okey. Dan di sini saya just nak maklumkan saya. Ini adalah kitab amalan kita. Kitab amalan, kitab amalan. So kalau di sini dia tulis mungkin terbalik. Kitab pusaka rahsia purba seni tafakur Melayu, permainan rasa ibu gayung. Ga'lib ya wawna. Kalau kami dalam gayung ma'rifat kita, gerak Allah yang maha agung. Itulah Ga'lib ya wawna, gerak Allah yang maha agung. Gerak ini ada 4 jenis. Kita bermain ilmu gerak, mana kita boleh bersilat dengan sendiri dalam keadaan kita sedar, waras, dan kita faham apa yang kita lakukan dan kita ingat. Okey, gerak ada 4 jenis. Okey, ada gerak seru, gerak akal, gerak roh, gerak Allah. Kita tidak menggunakan gerak seru. Gerak seru ini maksudnya mencari dan juga menyeru sesuatu untuk masuk dalam tubuh badan kita dan kita jadi tidak sedar. Saya tidak menyatakan itu benar ataupun salah, saya tidak mahu menyatakan begitu. Tetapi kami dalam gayung ma'rifat tidak mengamalkan gerak seru. Kita mengamalkan gerak akal, gerak roh, gerak Allah. Jadi bila kita ada gerak akal, mesti ada gerak roh. Roh ini menyatu sebab badan ini jasad. Badan ini jasad, jasad akan mati. Yang hidup adalah roh. Kerana itu almarhum guru utama saya pernah berkata, tanpa roh, jasad ini akan mati. Tapi maka belajarlah mengenal roh. Dan
cubalah menyatukan diri dengannya, maka kita akan tahu banyak faedah yang kita akan ketahui. Gelombang tenaga yang kita nak sampaikan tersebut, dia adalah sains. Sains pada tubuh badan kita yang kita nak tarik melingkut kaedah-kaedah yang kita amalkan dan kita salurkan menggunakan pernafasan tadi. Kalimah alif, lam, ha. Bagaimana kita nak terjemahkan dalam bahasa diri kita. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan kena pelajari. Bagi mereka yang ada ilmu, alhamdulillah, teruskan dengan ilmu ini. Tapi dialalukan untuk belajar ilmu kita, tak ada masalah. Jangan sampai kita terkena. Untuk anak-anak, untuk bawah 12 tahun untuk mengijazah ilmu ini, percuma sahaja. Boleh datang berjumpa kami di mana-mana negeri yang ada buat kembara syahadah ini, percuma untuk 12 tahun ke bawah. Bagi yang 12 tahun ke atas, paling rendah fidyahnya adalah RM50 sahaja. Kita buat secara beramai-ramai dan kita terangkan apa yang kita lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam kitab ini di mana banyak doa-doa yang kita berikan, dan doa-doa ini adalah doa yang kita fahami. Bukan doa-doa yang pelik-pelik. Ada jampinya, manteranya, doanya. Kita menggunakan doa. Kita tidak menggunakan jampi dan mentera. Adakah jampi dan mentera itu salah? Saya tidak menyatakan jampi dan mentera itu salah. Itu terpulang atas keilmuan masing-masing. Ya, pandai kita bawa, pandailah, baiklah perginya. Jahat kita bawa, jahatlah perginya. Macam kita tadi, walaupun ilmunya baik, tapi kalau jalannya jahat, jahat juga kita bawa. Manusia, itulah manusia. Jadi saya just buatkan satu ayat doa, ya. Ya Allah, dengan berkat dua kalimah syahadah, dengan berkat zat-Mu ya Allah, dengan berkat nur Allah, dengan berkat nur Muhammad, dengan berkat Nabi Haidar alaihi salam, dan juga itu adalah ayat kata-kata di mana doa yang kita sampaikan. Sebab kita mencipta doa tersebut. Ya Allah, lindungilah kami dari budaya, fitnah, dan maksiat yang dibuat oleh manusia, jin, syaitan dan nafsu masmumah. Itu antara ayat yang kita mudah faham. Kita tahu, tak ada pertikaian di situ. Apa dia? Tidak ada pertikaian. Ya Allah, hadirkanlah sarung syahadah, sarung fatihah, sarung kursi yang menutupi tubuh saya dan matiku sebagai 77 lapis perisai yang tak dapat ditembusi atau dilekat di sebarang kursi sekalipun. Ini ayat yang mudah kita faham dan kita boleh guna ayat doa itu diolah atas kita sebenarnya, ya. Jadi dalam doa kalimah ini, dia doa-doanya ada banyak, ya. Tapi tidak terlalu banyak sangat ke apa. Dalam amalan ni dalam masa 30 minit pun dah boleh habis dah dalam masa satu hari. Okay. Kita ada 7 amalan wajib dalam menggali makrifat ini, iaitu rahsia berubah sebenarnya, iaitu pengosonan diri, kita buat pengisian diri, ajan pagar diri, ajan pelangkah hulu malang, doa kalimah, jabat syahadah. Last sekali gerak semuanya. Dan yang boleh kita amalkan setiap bulan adalah puasa. Puasa sunat ajak lah setiap pada bulan Islam, 13, 14, 15 bulan Islam. Mana kata kita nak tingkatkan booster energi tenaga tubuh badan kita ni. Olah kita kita kalungan pada tubuh badan kita. Akan ada aura energi dari situ. Okey. Jadi apa persoalannya lagi? Apa yang ditunggu lagi? Aku nak tunggu kawan-kawan aku. Kawan-kawan aku tak pergi ni kan. Alah sekarang bukan zaman nak perang lagi lah. Takkan kita nak tunggu perang baru kita nak cari ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itulah terdahulu terjadinya ada amal ilmu yang salah, ada amal ilmu yang betul. Ramai mengamal ilmu yang salah, ada sakanya, susah nak matinya. Kerana kita mencari ilmu last minute. Apa ilmu pun sabar sajalah. Asalkan kita boleh belajar ilmu nak petangkan diri. Takkan kerana bila susah baru nak mencari. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika aman inilah kita perlu belajar kuasa bangsa kita yang benar pada ilmunya yang putih. Dan kita tahu mana susu galur dan sanadnya, ketubannya berdaftar atau tidak. Yang itu kita kena tahu. Barulah kita ni, jangan kita terburu. Bila last minute terburu-buru. Bak kata orang Indonesia, santai-santai aja pak, usah buru-buru gitu kan. Sebab kita kadang-kadang bila dah waktu last minute baru nak mencari. Sayang tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik sejarah itu berulang. Jadi pada amalan-amalan ilmu ini, dan apa yang saya boleh katakan, dianya amat bagus untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Tak salah untuk kita mengamalkannya selagi mana kita yakin dan selagi mana kita tidak membuat sesuatu yang memudaratkan diri kita sendiri. Ada yang bertanya, kalau amal ilmu ini ada pantang larang ke? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada pantang larang. Apa yang disuruh dilarang dalam Islam, itulah yang dilarang. Apa yang dia boleh buat, itulah yang dia boleh buat. Dalam ilmu tidak ada pantang larang. Boleh nak makan apa saja. Tak boleh lalu bawah ampayan lah, tak boleh ni apa semua. Tidak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, kita kena bertapa lah macam ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham ke istilah bertapa uzlah itu bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan.
Fahaman istilah itu kita kena faham. Sebab kalau kita tidak faham, pertapaan ni maksudnya tapa bagaimana kita duduk berseorangan dan juga kita mengingat Allah Ta'ala. Dan kita nak tengok, kita takut pada makhluk ke kita takut pada manusia, dan ataupun kita takut pada Allah. Kalau kita takut pada Allah, kita akan tenang walaupun pelbagai cabaran dan dugaan yang datang pada kita. Tapi kalau kita takut pada manusia, takut pada makhluk, datang kita cabut lagi. Bagaimana kita katakan kita takut pada Allah tadi? Kita takut pada manusia, pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tahu ilmu dan keilmuannya, insya-Allah ada jalan dan penyelesaian yang kita boleh gunakan menggunakan akal yang diberikan Allah Ta'ala. Gerak roh itu akan diberikan Allah Ta'ala punya izin. Ini ikhtiar, tak semestinya jadi tak load. Ada masalah ni. Ada masalah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu ada wujud. Dan kadang kita tahu, kita faham. Tetapi kalau jadi, kalau tak jadi. Tapi kalau jadi, alhamdulillah. Lihat pada sejarah-sejarah terdahulu. Para sahabat Nabi di barisan hadapan berperang, Rasulullah semua barisan hadapan. Para tentera hulu balangnya di barisan hadapan. Kalau dahulu senjata antara yang canggih jarak jauh ini adalah panah, tombak. Seorang tu dia aim lebih kurang 100 orang. Kalau pemanah 100 pemanah aim satu orang tu je. Satu pun tak kena pada Rasulullah. Para sahabat, andai kata ada sejarah juga yang mengatakan terkena calak, tapi cala bala sahaja. Khalid Al-Walid nak berjuang, nak mati syahid, balik-balik tengok dengan cala bala saja. Cala bala sana normal, tuan-tuan dan puan-puan. Mana kata atas tawakal kita, atas dasar ilmu ini. Sama juga itu kalau kita kata itu zaman Rasulullah, para sahabat. Kita ni siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Para ulama-ulama kita dahulu untuk kenali kita, 7 wali Melayu kita, 9 wali Songo kita yang berada ulama Nusantara ini, semuanya punya keilmuan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bagaimana cara olahan yang diberikan, bukan daripada tunjuk begitu saja. Tetapi kalau di Allah tadi, kalau ditunjuk jadi alhamdulillah. Kalau buat demo tu jadi alhamdulillah. Bila realiti tak jadi pun alhamdulillah juga, itu ujian Allah Ta'ala untuk menguji kita. Tapi kalau jadi, nikmat Allah Ta'ala itu maha besar. Tuan-tuan dan puan. Jadi marilah bersama dalam Gayung Makrifat. Video ini lebih kurang dalam 22 minit sekarang ini, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui, untuk saya mengajak jangan sampai bila dah terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri dan keluarga kita baru kita nak mencari. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan. Percaya kepada Allah Ta'ala. Jangan percaya kata-kata saya. Lihat pada amalannya, ilmunya. Kami dinaungi oleh siapa yang macam saya beritahu dari awal tadi, baginda wali PA kita ya, Agung. Dan juga di sini juga kita mengamalkan ilmu dan kadang kita sedar, kita waras, kita faham apa yang kita lakukan. Tidak ada ilmu sesat, syirik ataupun yang sewaktu dengannya. Maka bersamalah kita untuk dalam ilmu ini, jangan dibazirkan begitu saja. Waktu yang kita ada di akhir zaman ini amat nipis dan mungkin bila-bila masa saja. Tuan-tuan dan puan-puan, persiapkan diri dengan amalan-amalan masing-masing, zahiriah dan batiniah kita. Kerana guru saya dah berpesan, almarhumnya, perjalanan ini terlalu panjang, tetapi tidak akan jadi pendek apabila kita merasakannya berlaku secara tiba-tiba. Ketika itu, biar berdentum guru di langit, bumi tak hancur sebelum kiamat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, ilmu Gayung Makrifat. Pergilah di mana-mana yang paling terdekat, boleh gunakan video ini. Kalau bagus, share, viralkan kepada sahabat-sahabat yang luar sana untuk mengetahui tentang ilmu Gayung Makrifat. Saya, kenalkan diri saya, nama saya Pangeran Nur Satria Aduka, Pangeran Nurdian Shah yang berbenarnya, orang besar bergelar jajahan Kuala Lumpur, bergelaran Datuk Paduka Pahlawan Pangeran Nur Satria Aduka. So, semoga kita bertemu di mana-mana tempat. Jaga diri, persiapkan diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.